Cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di surau kita dan telah kita solat maghrib dan akan kita isi masa kita ini untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang kita tinggalkan pada bulan yang lepas ya. Di mana kita dah baca lah ya, sikit sebanyak tentang risalah ini. Risalah ni makna buku kecil lah ya. Kebiasaannya kalau buku-buku kecil kita panggil risalah ya. Orang Arab ni risalah pun surat, risalah juga. Kalau buku kecil pun dipanggil risalah juga ya. Di mana last kuliah hari itu saya hanya baca kata-kata yang ditulislah ya oleh si pengarang. Penghayatan sunnah dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini sudah mula berputih. Tak apa. Jadi saya dah sebut yang tu, saya urai sikit lagi. Dan hari ini kita akan baca mukadimah lah ya. Saya print lah, saya binding. Tak tanya sana pun. Saya print sendiri je binding. Tapi tak apalah, nanti saya share bagi kat ahli group lah ya. Masuklah handphone. Jadi adalah handphone. Kalau nak print out pun boleh ya. Si pengarang Dr. Aizam Mas'ud dan tim dia memulakan dengan Mukadimah. Tak tahulah bahasa Melayu standard ke tidak tu. Bukan double D ke? Mukaddimah. Bukan. Saya pun tak tahu lah. Bahasa sendiri pun tak tahu ya. Mukaddimah ni daripada bahasa Arab lah ya. Mukaddimah. Maksud permulaan. Ya. Apa-apa yang berada di hadapan kita panggil mukaddimah. Ya. Ataupun dalam bahasa Melayu pendahuluan. Bolehlah pendahuluan. Ya. Mukaddimah pun tu. Itu bahasa Arab yang telah dimelayukan. Dulu-dulu kita panggil bahasa pinjaman. Mungkin tak apa sesuai kot. Bahasa pinjam tak hantar-hantar balik kan. Padahal kalau dah pinjam kena hantar balik. Dia tukar balik jadi kata serapan. Tak apalah, itu perkembangan bahasa ya. Sebab bahasa ni dia develop daripada satu masa pada satu masa. Tak ada larangan. Kita boleh berkembang pesat dari sudut bahasa. Tak ada masalah ya. Itu yang Jawi kejap tukar sana, kejap tukar sini. Dulu saya belajar masa SPM, Jawi dapat A. Tapi after 10 years saya masuk ke maktab. Bila tulis Jawi dapat C. Salah belaka. Kena belajar balik, ambil kursus balik Jawi. Pasal Dewan Bahasa dan Pustaka dia sentiasa merubah skema-skema, standard tulisan Jawi. Tak sama rupanya ya. Lepas tu dah mengajar kan, test cikgu tak betul. Buat kursus pula panggil tenaga pengajar yang bertauliah lah daripada DBP. Kita punya pegawai jugalah ya di PPD Gombak. Bagi kursus one day, pagi sampai tengah hari. Ya, 3 ke 4 jam macam tu. Ya. Tak apalah ya. Boleh nak panggil apa, kata pinjaman ke, kata serapan ke, sama je ya. Theoretically saja, practically kita guna juga ya. Bahasa Arab pun berkembang ya. Sebab itu bahasa Arab moden dia agak rumit untuk kita faham bila kita baca surat khabar, bila kita baca majalah. Dia bahasa tak sama because sebahagian besar bahasa Inggeris telah diarabkan. Ya.
Ada dulu-dulu perkataan bahasa Inggeris yang diarabkan. Tapi hari ni orang Arab sendiri tak selesa guna perkataan itu, mereka pun guna Inggeris juga. Dulu-dululah, maybe 100 tahun dulu, orang Arab kalau bas dia kata al-hafilah, al-hafilah. Tapi sekarang bas dia kata al-bas, al-bas. Bas tu bahasa Inggeris, nak jadikan Arab dia tambah alif lam je, ya. Dan banyak lagi perkataan-perkataan yang lain, ya. Tapi bahasa Quran, bahasa hadis Nabi, itu yang original, ya. Dia tak ada istilah bahasa Arab klasik, bahasa Arab moden, ya. Dia standardized. Mana Quran dan hadis Nabi ni bahasa yang digunakan memang boleh faham sampai bila-bila, sampai hari kiamat bahkan, ya. Sebab Quran dia menggunakan bahasa yang very simple, amat mudah untuk dipahami, ya. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Walaupun orang Arab pada tabiatnya mereka juga suka guna perkataan yang payah-payah. Karang syair susah bahasa, tuan-tuan. Tuan-tuan senang ke nak faham syair Arab? Saya tahulah, saya belajar syair, kan, ya. Kalau kita tak belajar daripada ahlinya, sekadar nak baca faham sendiri, tak boleh faham. Syair dia agak sukar. Tapi itu cara kita nak mantapkan bahasa Arab kita. Sebab itu kalau kita lihat sejarah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah peringkat awal dia belajar syair dulu. Siapa-siapa nak pandai bahasa Arab, dia kena starting dengan poems, syair, ya. Tuan-tuan tanyalah siapa-siapa yang belajar, yang ambil jurusan bahasa Arab, kan, dia mesti belajar syair. Mahir syair, mahirlah bahasa Arab. Bahasa yang amat sukar. Mana zaman Nabi pun bahasa sukar. Tapi pasal apa Nabi guna bahasa yang simple-simple? Sebab itu metod kenabian, itu metod ketuhanan. Allah Ta'ala guna perkataan yang mudah-mudah, Nabi guna perkataan yang mudah-mudah, ya. Sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar dia ada satu bab, babu an-nahyi anit taq'i' wa tashadduk fil kalam. Bab larangan kita menyusah-nyusahkan dalam kita berkata-kata, ya. Dia buat marilah hadis-hadis Nabi, Nabi larang kita bercakap, especially soal agama lah, ya, berbelit-belit. Nak pergi KL, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, baru sampai. Tak boleh. Larangan itu, ya. Dan unfortunately method itu digunakan pakai dalam ilmu kesufian. Dan mereka ada istilah mereka, dia panggil syatahat. Yang mana syatahat ni hanya difahami oleh ahli-ahli mereka, ya. Jadi method awal tu dah tak betul. Sepatutnya dia kena very straight to the point, ya. Patut macam tu lah, ya. Tapi tak apa. Jadi bahasa macam tu lah, ya. Bukan nak cerita baca bahasa. Tak baca juga mukadimah. Baca mukadimah dulu. Mukadimah, ya. Kita panggil preface. Katanya, alhamdulillah, puji dan syukur kepada ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua, ya. Buku ini memulai kata-katanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah metod Allah Subhanahu wa taala dan metod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kata-kata baginda. Kenapa saya kata metod Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala memulakan kitabnya dengan memuji dirinya. Ayat yang pertama dalam Quran ialah alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Walaupun ada juga ulama yang kata ayat yang pertama ialah bismillahirrahmanirrahim, ya. Umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i, dia kata ayat pertama dalam Quran ialah bismillahirrahmanirrahim. Yang standard dalam mazhab Maliki, Al-Imam Malik rahimahullah, dia kata ayat yang pertama dalam Quran ialah alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sebab itu depa baca bismillah sebelum al-Fatihah tidak wajib, ya. Kalau depa baca pun depa baca perlahanlah. Dan itu juga pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lama, itulah membaca bismillah secara perlahan, ya. Biasalah fatwa lama dia mirip dengan gurunya Al-Imam Malik rahimahullah, ya.
Tapi fatwa yang baru dia kata mesti baca bismillah dan dibaca dengan jahar. Kalau imam lah ya. Kalau makmum stay sir lah ya, baca perlahan. Kalau imam, kalau dibaca jahar, bismillah pun dibaca jahar. Tengok Al-Fatihah tu baca macam mana ya. Kalau bacaannya jahar, bismillah turut jahar. Kalau bacaan yang perlahan, bismillah turut perlahan. Itu fatwa dia yang baru ya. Dan kalau tak baca bismillah, tidak sah solatnya. Mazhab Maliki tak apa. Kan? Tapi untunglah zaman dulu orang tak tune. Imam Syafi'i kata siapa tak baca bismillah before Al-Fatihah tidak sah. Orang tak tune. Oh, Imam Syafi'i kata tok guru dia tak sah semayang. Kalau zaman hari ni orang tune dah. Orang suka tune-tune macam tu kan. Sama je. Imam Malik kata baca bismillah sah. Imam Syafi'i kata tak baca bismillah tak sah. Dia pergi tune. Dia kata Imam Syafi'i kata tok guru dia tak sah semayang. Kan? Ya. Kalau ikut macam sama, tapi tak serupa. Ya. Itu dipanggil comprehension, masalah pemahaman. Janganlah tiru macam tu kan. Betul dia kata tak sah, tapi dia tak kata tu guru dia tak sah. Ya. Malah Imam Syafi'i rahimahullah, dia tak suruh orang lain yang dulu bergantung pada fatwa lamanya supaya qada sembahyang. Oh, dulu fatwa aku ni tak betul lah, qada baliklah sembahyang all dulu ya, yang tak baca bismillah tu. Tak ada pun dia suruh qada pun. Ini isu fatwa ya. Batu dulu saya semasa belajar di peringkat masters, buku-buku yang berkait dengan fatwa memang kita baca, kita bincang ya. Hatta buku-buku fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Syafi'i sendiri ya. Saya dulu pernah pergi diskusi fatwa lama dah 5-6 tahun kan. 2 kali saya pergi. Ada tak pergi dah. Ada je orang hantar pergi kan. Sebab ketua ustaz di Selangor, bahagian Kementerian Pendidikan yang PPD punya tu, memang kalau ada dia hantar saya. Tapi asyik melawan aja kan. Bukan melawat. Pasal fatwa lah, fatwa kan. Pasal kita al-ifta' wal istifta' memang kita kena khatam. Memberi fatwa dan meminta fatwa. Ada kaedah-kaedah, ada cara-cara ya. Saya banyak kritik ahli panel, tak boleh lah. Mana boleh pergi diskusi kritik ahli panel. Siapa ahli panel tu? Tegak-gagap nak jawab. Tak apa ya. Bila habis je diskusi, keluar member-member yang dah lama tak jumpa kan. San, bila kau jadi Wahabi? Itu dipikirkannya. Kita punya soal jawab kat dalam tu berpeluh. Dia jawab kita, dia tanya kita, San, bila kau jadi Wahabi? Very narrow minded baik. Kat mana tadi ya? Saya kata metode Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan kitabnya dengan memuji dirinya. Tak kisahlah orang tu nak kata ayat pertama bismillah, ayat pertama alhamdulillah, tapi masih dalam prinsip, masih Allah Ta'ala memulakan memuji dirinya di awal-awal kata-kata. Betul tak? Kata nombor 1 kok, kata nombor 2 kok, sama saja lah ya. Masih Allah Ta'ala memulakan dirinya, masih Allah Ta'ala memulakan kitabnya dengan memuji dirinya. Ya. Dan kenapa saya kata ia metod kenabian? Kerana Nabi SAW sendiri menyuruh kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bila kita memberi ucapan ataupun di peringkat permulaan kita melakukan sesuatu. Tidak semualah ya. Tapi kalau ucapan, memang kita amat-amat digalakkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan kalau kita lihat para salafus soleh di kalangan sahabat dan tabi'in, mereka tidak memulakan satu ucapan melainkan mereka memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Macam dah tak ada ni? Macam tak bunyi ya? Tak bunyi juga? Bunyi ya?
Penat ustaz kena kuatkan suara. Tak apa. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ila akhirih. Itu kita panggil khutbatul hajah. Khutbah. Ya. Hajat. Nabi SAW bila bagi khutbah Jumaat, Nabi memulakan dengan khutbah itu. Dengan ucapan itu. Khutbah ni mana ucapan? Ya. Ucapan hajat. Ya. Bila khutbah untuk pernikahan, itu juga yang digalakkan kita baca. Dan begitulah dalam ucapan-ucapan yang lain. Baik itu kita lihat setengah-setengah pendakwah yang bidang dia memang bidang hadis, bidang fiqh. Kita boleh dapati kebiasaan lah ya. Mereka akan memulakan ucapan mereka dengan khutbah berkenaan. Ya. Tapi orang tiun pula. Dia kata nak kenal Wahabi, Wahabi suka baca ucapan tu. Yalah Dr. Mazhar baca ucapan tu, ya. Dr. Rozani baca ucapan tu. Macam-macam lagi lah ya. Kok tu pula dia tiun kok tu pula kan. Ya. Tak ada kena-mena ya. This is the sunnah of the prophet. Kalau dengan sama dengan Wahabi, apa kita boleh buat? Kan? Kita tak ikut Wahabi. Kita ikut sunnah Nabi. Tapi kalau dah sama, nak buat macam mana? Kan? Suka hati kita, suka hati dia lah. Tapi kalau sama dengan Wahabi, mana Wahabi betul lah. Betul tak? Saya marah sangat ni pasal ada somebody call me. Dia kata saya Wahabi. Dia kata saya Dajjal. Marah betul saya. Bila kita tanya, kat mana saya Wahabi, saya Dajjal? Tak boleh jawab pula. Tak kisah. Kau dah tak bagi salam. Tapi I know lah that guy. Quite famous jugalah. Saya rasa saya sebut nama tuan-tuan tahu ya. Dia marah saya sebab saya selalu masuk dalam Facebook. Caption yang saya rakam tu kan, adalah isu yang agak ni kan. Tapi tak apa, kalau saya salah tunjuklah di mana saya salah. Kat mana saya salah. Kalau benda tu terang salah, memang kena tegur lah. Tapi kalau somehow it is my Facebook, itu Facebook saya, kata saya lah kan. Tapi kalau saya tak betul, tunjuk saya tak betul di mana. Tapi janganlah main tuduh-tuduh macam tu. Lepas tu saya kata cakap elok-elok. Boleh cakap elok-elok lah. Macam-macam manusia ni. Ya. Sian. Aduh. Mana tadi? Okey, khutbatul hajah. Nabi sentiasa memulakan dengan ucapan itu. Hatta saya sendiri pun sering memulakan ucapan dengan ucapan berkenaan. Tapi kalau nak mulakan selain daripada itu, tidak salah. Marilah sama-sama tuan-tuan, kita mulakan pengajian kita dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh je, tak apa. Tak apa. Okay. Dia kadang dia jatuh, tak apa. Dia nak bermanja dengan ustaz ni, biarlah kan. Hujan. Ataupun marilah sebelum kita mulakan pengajian kita sedekahkan Al-Fatihah kepada fulan bisi fulan. Terpulanglah ya. Tapi the best ialah memulakan ucapan dengan ucapan yang contohkan oleh Rasulullah SAW dan amalan salafus salih. Tapi boleh mula dengan mana-mana ucapan as long as dia tidak bercanggah dengan syarak. Very easy. Sementara memang ada hadis yang diriwayatkan Nabi suruh mulakan sesuatu dengan Alhamdulillah. Ya. Tak semua lah ya. Ada benda mula bismillah, akhir Alhamdulillah. Mula bismillah, akhir Alhamdulillah. Mula bismillah, akhir Alhamdulillah. Ada benda yang sekadar Alhamdulillah saja. Ya. Dan ada benda ia dimulai dengan Alhamdulillah ya. Jadi ada hadisnya di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin zibal lam yabda. Nabi SAW bersabda, kullu amrin zibal lam yubda
bilhamdilillah fahuwa aqta. Dan setengah riwayat fahuwa azam. Ya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i dan juga Musnad Ahmad. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar, isnaduhu jayyid, sanadnya okey. Ya. Dan beliau memasukkan hadis ini dalam buku berkenaan. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Ada setengah riwayat alhamdu saja, yakni memuji Allah. Setengah perkara yang apa? Nabi kata sesuatu perkara yang tidak dimulai dengan pujian. Setengah riwayat pujian kepada Allah. Samalah kalau sebut pujian pun merujuk pada pujian kepada Allah lah ya. Maka ia adalah terputus. Ya. Dan dalam setengah riwayat yang lain, maka ia adalah azam. Azam ni berpenyakit. Kerana azam daripada perkataan juzam. Juzam ni ialah sejenis penyakit yang amat berbahaya. Ya. Yang diterjemahkan kadang-kadang makna lumpuh, kadang-kadang makna kusta. Ya. Boleh. Kerana dalam mu'jam al-juzam disandarkan kepada satu penyakit yang amat berbahaya yang menjadikan seseorang itu tak boleh berjalan. Ataupun satu penyakit yang menimpa seseorang yang merosakkan organ-organ badannya sehingga at the end dia kusta lah, orang terjemah kusta ya. Sopak lain, kusta lain ya. Sopak ni hanya penyakit kulit, kudis ya. Tapi kalau kusta dia bermula dengan penyakit kulit, tapi dia boleh melarat sehingga anggota badan yang lain jadi lumpuh, dan sehingga organ-organ dalaman pun boleh lumpuh dan boleh bawa kematian. Sopak mungkin tak mati ya. Sopak orang Arab panggil al-baras. Kusta orang Arab panggil juzam. Ya. Alah kita selalu dengar kan, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Itu doa minta kepada Allah supaya diselamatkan ataupun dielakkan daripada ditimpa penyakit. Ya. Dalam hadis Abi Dawud daripada Anas bin Malik, katanya Nabi berkata, yakni Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Baca doa ni setiap hari ya, every day. Saya pun baca every day, tiap-tiap hari. Before pandemic pun saya dah baca dah. Disampai satu lagi hadis, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, la ilaha illa anta. Dan ada riwayat hadis itu ataupun doa itu Rasulullah SAW baca ketika solat, yakni sebelum salat ya. Hadis Abi Daud daripada Ummu Salamah dan mungkin ada lagi daripada sebahagian sahabat yang lain ya. Doa minta kesihatan ya. Memang kita digalakkan supaya minta sihat. Nabi SAW kata Ibn Abbas, dia takkan tidur melainkan dia akan baca doa, antaranya ialah Allahumma inni as'alukal afiyah. Adalah ke lah Azkar Nawawi tu, buku zikir Nawawi tu semua diajar kepada kita. Tapi zikir tak ada dah zikir Nawawi ya. Zikir hu tak ada. Yahu Yahu dalam internet ada, Google. Yahu dalam zikir tak ada ya. Macam. Tapi kadang majlis agama benda macam tu dia biarkan aja. Tapi kalau orang dakwah Wahabi cepat dia siasat. Ha? Tak percaya report kat majlis agama Ustaz Hasan Wahabi. After few days saya akan dapat call atau surat, saya kena pergi pejabat. There will be an investigation. Ya. Tapi kalau benda-benda macam tu orang post dengan jelas, tak ada masalah.
Mungkin kalau ada orang report ni buat tak erti aja. Tak apa, ini ulama punya amalan. Ulama mana tu? Masalah kita angkat semua jadi ulama. Itu masalahnya. Ya. Baik. Antara semayang kita lepas semayang sunat, doa ketika jawab azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ats maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kemudian baca Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya. Hadis Tirmizi daripada Anas bin Malik. Jangan berhenti kat situ. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berhenti kat situ. Ya. Sambung, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya. Kerana Nabi SAW dalam hadis berkenaan suruh sahabat minta afiat. Ya. Kerana Nabi SAW sebut ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa tidak ditolak, yakni mustajab antara azan dan iqamah. Maka sahabat tanya, kami nak cakap apa? Famadza naqulu ya Rasulullah? Mustajab ni, kami nak minta apa? Sallallahu al-afiyah di dunia wal akhirah. Dan kata minta daripada Allah afiat di dunia dan di akhirat. Kerana tidak ada nikmat yang besar melainkan nikmat keafiatan. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, seumpama yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, benda yang paling afdal selepas keimanan ialah kesihatan. Sihat jiwa baik, sihat luaran baik, ya, sihat financial baik. Sebab itu perkataan afiat dia lebih luas daripada sihat. Sihat ni tubuh badan saja, tapi bersebut afiat kita sejahtera dalam kesemua keadaan. Diri kita sihat, luarannya, dalaman kita sihat, perhubungan kita sihat, ya, financial kita sihat. Itu konteks-konteks afiat. Sebab itu doa Rasulullah banyak guna afiat. Ya. Bila sebut minta sihat, afiat, guna perkataan afiat. Tapi kalau guna perkataan sihat pun tak apa. Ya Allah, bila aku sihat, ya Allah. Dah tak boleh nak baca yang Arab tadi kan? Baca je minta apa? Ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'ats maqaman mahmudan allazi wa'adta. Ya Allah, bagilah aku afiat. Tak apa. Sebaik-baiknya baca teks Arab itulah, ya. Pasal dia doa Rasulullah, dia termasuk dalam konteks zikir. Sebaik-baik zikir dengan bahasa Arab. Kerana itu bahasa ibadat. Ya, tak sama tu. Nabi Musa ada bahasa syariah dia, Nabi Isa ada bahasa syariah dia, Nabi Muhammad ada bahasa syariah dia, itulah bahasa Arab, ya. Bahasa semua tak ada, bahasa Arab ada. Baik. Jadi sebelum tidur minta afiat, ya. Itu hadis Abu Sa'id dalam Sunan Abi Daud. Musnad dia ada pertikaian sikit, tapi Nabi before tidur, based on that hadis, Nabi suka baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Allahumma inni as'alukal afiyah. Sebab itu Imam Nawawi masuk zikir tu before tidur. Before tidur, sebelum salat, sebelum tidur. Ada orang mengajar sunnah sebelum tidur. 5 benda macam tu lah, ya. 6 benda, ya. Tapi tak ada satu pun sunnah Nabi. Dia suruh baca Al-Fatihah, dia suruh selawat ke Nabi, dia suruh baca Qul Allah. Adalah 3-4 benda lagi. Bagus, bacaan itu bagus. Tapi kita tak boleh kata itu sunnah sebelum tidur. Kalau sebut sunnah sebelum tidur, hak Nabi amal before tidur, hak tu anytime boleh baca. Tapi nak baca belum after tidur pun tak, before tidur pun tak salah. Jadi kena beza, ya. Tuan guru tu, orang angkat tuan guru lah, ya. Baik. Jadi tadi pun Allah maafini fi badani, tu ya Allah afiatkanlah aku pada tubuh badanku.
Afiatkanlah aku pada penglihatanku, afiatkanlah aku pada pendengaranku. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Ya Allah, aku berlindung daripada kekufuran dan kefakiran. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Banyak doa Nabi minta berlindung daripada kefakiran dan kekufuran. Sebab kufur dengan fakir ni dekat. Sebab itu ajaran yang suruh orang Islam jadi fakir, ajaran yang bertentangan dan tidak selari dengan syariat. Orang Islam dia kena ada kekuatan dari sudut ekonomi dan seumpamanya, ya. Baik. Jadi Nabi kata kullu amrin zibal, setiap benda yang kita nak buat tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia aqta, terputus, yakni terputus barakahnya. Ya. Setengah riwayat azam, yakni lumpuh. Yakni benda tu tidak ada nilai di sisi syarak. Berkat tu tidak ada. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fa in tamma hissiyan fahuwa mafqudul barakah atau kama qala. Walaupun benda tu luarannya okey, saya mengajar, tak sebut nama Allah, okey je. Luarannya okey, tapi mafqudul barakah, tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada riwayat lain nak ganti alhamdulillah tu dengan bismillah. Sebab tu ulama kita bila menulis satu buku, kadang-kadang dia mulakan dengan bismillah, baru alhamdulillah. Kadang-kadang dia tak mulakan dengan bismillah, dia terus kepada alhamdulillah. Mana-manalah, ya. Tak ada masalah sama sekali, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang suka dipuji. Sebab tu kita kena sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan zikir baginda dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah ni semakin kita memujinya, semakin kita mengagungkannya, semakin kita membesarkannya, semakin kita mensucikannya, semakin disukai olehnya. Ya. Sebab itu dalam Quran dipenuhi dengan puji-pujian Allah kepada dirinya. Ada surah Allah Ta'ala mulakan dengan memuji dirinya, walaupun tidak banyak. Al-Fatihah of course lah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, bila dia hurai ayat itu, dia kata ada sebilangan ulama yang mengatakan bahawa afdalu zikri, seafdal zikri ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan perkataan itu dalam kitabnya. Manakala sebahagian yang lain kata tidak. Seafdal zikri ialah la ilaha illallah. Ya. Dan mungkin lagi ada pendapat-pendapat yang lain, ya. Surah Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah kan? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala puji dirinya akhir. Ya. Macam dalam surah Al-Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Itu penutup kepada surah Al-Isra, itulah ayat yang ke-110. Ya. Tak pernah dengar ayat tu. Biasa orang baca after semayang. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya. Tuan-tuan tak amal. Tak baca yang tu. Tak ada dalam sunnah semayang, after semayang membaca bacaan berkenaan. Ya. Atau kita tak dapati dalam mana-mana buku fiqh. Hak tak standard baik, hak standard of course lah, ya. Kalau sunnah, dia pasti akan dimasukkan dalam sunnah hayat. Ya. Tapi tak ada lah, ya, bacaan itu tidak ada. Kadang-kadang kita ikut orang buat kita buat, ya. Tapi dalam fiqh tak ada pun, ya. Baik, itu kita belajar lain psikologi.
Manusia ni tuan-tuan, dia buat satu benda lah ya, tak kisah benda agama ke, benda dunia ke, dia ada dua basis. Ya. Pertama, basis of knowledge. Dia buat tu memang kerana ilmu. Dia belajar, boleh jadi dia dengar ustaz ceramah, boleh jadi dia baca, mana knowledge ya. Basis dia adalah ilmu. Dia buat benda ni based on knowledge. Ya, kalau sikit-sikit lah, kalau banyak-banyak lah. Tapi dia tahu apa dia buat ni betul. Kerana ada sandarannya, ada dalilnya, ada macam-macam lah ya. Tapi dia dalam kerangka knowledge. Ya. Berarti dia tanya orang yang lebih tahu. Ya. Dan basis inilah yang ditekankan dalam agama. Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak dalam Quran. Apa-apa pun mesti based on knowledge. Dunia ke, agama ke, apa pun mesti knowledge. Kan? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Surah An-Nahl ayat yang ke-43 kata Allah, tanyalah orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Kena tanya orang tahulah ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuadu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam ayat yang lain, surah apa ya? Al-Maidah 36. Jangan kamu buat atau kamu cakap benda yang kamu tidak tahu, kerana pendengaran kamu, mata kamu dan hati kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa-apa mesti based on knowledge ya, mesti belajarlah ya. Dunia pun kalau kita tak belajar, itu yang bermasalah. Nak tipu orang lah, itulah inilah ya. Itu dia panggil the basis of knowledge ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, dia bawa benda ini dalam satu bab yang khas. Babut tasabbut fi ma yaquluhu aw yahkihi. Nak buat benda, nak kata benda, mesti tasabbut. Make sure benda ni betul. Dia panggil ayat-ayat tu ya. Satu lagi dipanggil basis of imitation. Ni yang problem ni. Imitate. Kau imitate. Kalau tadi ilmu. Kalau ni imitate. Siapa tahu imitate tu apa? Tiru. Imitation ni makna tiru. Orang buat, kita pun buat. Orang buat, kita pun buat. Itu dipanggil the basis of imitation. Basis dia ialah kerana tiru. Ya. Ni yang banyak berlaku ni. Dan ini yang dilarang juga dalam agama, hatta oleh ulama-ulama kita pun. Jangan tiru orang. Tapi adalah kita siasat, kita belajar sikit supaya kita tahu apa yang kita buat itu betul lah. Nabi SAW sebut dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, kata Nabi, kafa bil mar'i kaziban. Dalam bab itulah Imam Nawawi masuk ke hadis ni. Ya. Kafa bil mar'i kaziban ayu hadis bi kulli ma sami'a. Ya. Cukuplah seseorang itu menjadi seorang pendusta jika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Dia tak siasat pun. Dia tak cek pun. Dapat je, share. Dapat je, share. Dapat je, sebarkan. Dapat je, cakap. Nabi kata, benda tu betul ke tak betul, tak pasti lagi. Tapi sudah boleh dikatakan dia seorang pendusta. Ya? Kerana dia hanya imitate orang lain. Ya? Tapi dia tidak berasaskan kepada ilmu. Betul ke aku share ni? Tak ada benda macam tu kan. Ya? Dan of course lah dalam Quran Allah Ta'ala larang imitation seumpama ini. Banyak imitation yang Allah Ta'ala larang dalam Quran. Dalam istilah yang lebih Arabic kita panggil taklid. Ya? Tapi jangan samakan dengan taklid, term yang dibahaskan dalam fiqh pula. Bila kita kata jangan taklid, ni lawan ilmu fiqh ni. Ilmu fiqh kata boleh taklid. Tak sama ya, itu term lain. Term ni dia tak sama ya, terminologi dalam sebahagian disiplin ilmu dia berbeza ya. Munkar dalam fiqh dengan munkar dalam hadis tak sama. Samalah dalam konteks ni pun. Taklid masuk di sini, kita blind imitation, makna betul-betul ikut saja. Ya? Tak tahu asas apa pun. Itu maksudnya. Ya, Allah Ta'ala sebut macam dalam surah macam tadi apa?
Allah Ta'ala larang kita imitate tok nenek kita. Ya. Taklidul aba. Banyak ayat Quran. Ya. Antaranya dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-22. Pasal apa orang kafir ni dia semua berhala dan dia tak nak tinggal adab, dan bukan semua berhala sajalah, benda-benda tak baik yang dia buat tu. Kalau dalam hak ibadah semua berhala, dia tawaf tak pakai baju. Kalau hak muamalah dia kuat makan riba. Dahlah untung. Satu lagi sebab kerana itu customs, adab yang sudah diamalkan sejak ratusan tahun, malah ribuan tahun pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kenapa mereka buat benda tu. Kerana dia ikut tok nenek dia. Ya. Bal qalu bal wajadna qalu bal inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtafun. Kami buat benda ni sebab dulu tok nenek kami buat. Jadi kami ikutlah macam mereka buat. Saya ada kisah menarik tuan. Dulu saya duduk depan masjid, ada baca buku macam tu. Depan surau saya lah ya, after isyak. Masa tu ni lama dah 10 years ago kan. Baru jadi ustaz. Jadi ngajar pun tak banyak. Baru nak start kan. Ada seorang India naik motor mau mabuk. Parking motor jalan tu hayang. Lalu depan saya tanya, "Bos, you mabuk you boleh naik motor ah?" Itu hari sudah ada orang jatuh situ mabuk tau. Adalah uncle tu. Tapi sekarang dah kena potong kaki dah, kuat sangat torong kan. Ya. Tak apa. Kita ada Tuhan jaga sama kita. Dia tahu mabuk-mabuk pun. Saya kata, Tuhan mana jaga you? Tuhan Allah. You tak tahu ke? Tuhan saya, Tuhan awak. Saya pun cakap kat dia. Habis tu yang awak dia sembah tokong tu apa cerita? Itu bapak saya punya halal. Dia kutuk bapak dia. Kan? Itu time dia mabuk tu. Esok dia tak mabuk, dia tak cakap macam tu. Apa sebab dia tak mabuk halal? Itu Tuhan saya lah. Apa? Kan? Ini masa mabuk kita boleh korek rahsia. Kelakar juga ya. Isyak dah ya, 5 minit dah isyak. Tak apalah saya nak tutup yang itu. Jadi taklidul aba Allah Ta'ala kecam dalam Quran. Petua-petua orang tua kita dulu kalau tak menyalahi, of course lah, kalau selari dengan agama kita boleh buat. Bukan semata petua, ini petua orang dulu-dulu, tak ada kena mengena dengan agama pun. Kalau petua ada ayat Quran yang dibaca, of course lah kena mengena dengan agama. Kan? Dan tak dinafikan sebagai petua kita memang ada hubung kait dengan agama. Kalau baca mesti ada bacaan sesuatu daripada ayat Quran. Jadi of course lah petua-petua seumpama ini mesti dipastikan. Kan? Sama tak? Selari tak? Ya. Taklidul aba. Dan banyak lagi taklid-taklid yang lain. Hatta taklid ulama pun kalau ikut Quran Allah Ta'ala larang. Ulama-ulama kita pun larang. Kan? Ya. Ittakhazu ahbarahum wa rubbanahum min dunillah. Kata Allah, pasal apa depa tu sesat? Yahudi, Kristian ya. Surah At-Taubah ayat ketiga. Kerana antaranya mereka ikut gitu je tu alim mereka. Mereka telah menyembah ulama-ulama mereka, kata Allah. Jadi sahabat ni tak faham, macam mana sembah ulama? Aku tak lihat pun orang Kristian, orang Yahudi sembah tok alim dia, duk sujud kat tok alim dia, tak ada pun. Jadi Nabi ajar balik pada sahabat Nabi, umpama diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas. Nabi kata la ya'budunahum walakin idza haramu syai'an haramuh wa idza ahallu syai'an ahalluh. Ya. Bukan sembah macam kita sembah Tuhan, tapi ikut sahaja buta-buta apa yang Tok Alim mereka sampaikan. Sehingga apa yang diharamkan oleh Tok Alim mereka haramkan. Apa yang dihalalkan oleh Tok Alim mereka halalkan. Tanpa melihat kepada ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itulah kata Nabi maksud menyembah mereka. Jadi kalau kita ikut nonong aja, dikira menyembah mereka. Walaupun bukanlah macam sembah Tuhan. Ya. Taklid. Ya, kata Al-Imam Ahmad, la tuqalliduni, jangan kamu taklid aku. La tuqallidu Sufyanan,
Jangan ikut Sufyanus Tsauri atau Sufyan Ibn Uyainah. La tuqallidu Malikan, jangan taklid Malikan. Malik, Imam Malik lah ya. Maknanya jangan blindly imitate them. Blindly imitation tadi, ya. Walakin khuzu mimma akhazu. Kena belajar jugalah, tengoklah dalil-dalil mereka macam mana. Mana kena belajar. Kena based on knowledge, ya. Imam Syafi'i pun sama. Banyak kata-kata beliau dia nukilkan. Tak benar orang ikut semata-mata ikut kepada beliau. Tapi everything must be based on knowledge, ya. Dan itu prinsip yang dipegang dalam agama sebenarnya, ya. Jadi puji Allah lah, ya. Allah Ta'ala suka dipuji, ya. Dan mungkin ada lagi perkara yang nak sebut tentang memuji Allah, kerana ini benda besar dalam agama. Kita kena banyak puji Allah, ya. InsyaAllah Ta'ala. Dan ada banyak benda yang bila dikaitkan dengan memuji Allah, amat menarik sekali. Dan saya nak sebut juga pasal hari kiamat, antara cara Nabi menyelamatkan umatnya ialah dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi satu benda yang besar. Sebab tu kita kena rasa alhamdulillah, ya. Bukan puji Allah ni alhamdulillah saja. Apa-apa pengagungan, pensucian, ya, kepada Allah, itu semua dalam konteks memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. InsyaAllah Ta'ala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu untuk malam ni. Kita sambunglah pada masa yang akan datang. Qul qawli hadza, assalamualaikum.